konsep insan secara umum dan khususnya menurut perspektif Islam? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada saudari moderator. Yang saya hormati juga rakan panel saya bersama Dr. Syahida kita. Seterusnya daripada pimpinan Ahli Malaysia, ketua pengarah dan juga mereka yang mengikuti kita punya forum pada pagi ini. Jadi menjawab kepada persoalan yang ditimbulkan berkaitan dengan manusia dan kebertanggungjawaban. Kalau kita melihat bila mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ila akhir ayat. Bila mana kata Allah Subhanahu wa taala, aku ingin menciptakan, aku ingin melantik. Allah Ta'ala berkata kepada malaikat, aku ingin melantik menjadikan manusia ini sebagai khalifah di atas muka bumi. So perkataan khalifah itu, bila kita melihat perkataan khalifah itu bermaksud pemimpin. Maksudnya kita ini Allah yang mentadbir alam ini yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan timbul persoalan, kenapa di antara semua makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan ini, manusia ini dilantik sebagai khalifah? Kenapa tak lantik yang lain? Bukit bukau ke? Kenapa tak lantik para malaikat? Tapi kenapa manusia itu dipilih sebagai khalifah mentadbir alam yang diciptakan oleh Allah ini? Sebab itu kalau kita melihat retitan daripada situ dalam surah At-Tin, bila mana kata Allah Subhanahu wa taala, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Aku menciptakan manusia ini, insan ini sebaik-baik penciptaan. Jadi kerana itu kita melihat antara faktornya manusia ini diciptakan sebaik-baik penciptaan. Kalau kita tengok insan ini cipta yang terbaik, ciptaan Allah yang terbaik. Kita kaji dari segi fizikalnya, kita ada 500 jenis otot. Fizikal kita biasa ni ada 500 jenis otot, 200 jenis tulang. Tak perasan ni, kita ada mata dengan 100 juta sel reseptor. Mata kita ini begitu hebat, ada 100 juta. Telinga yang mengandungi 24,000 saraf. Dan jantung kita yang mengepam 1,600 gallon darah sehari yang berterusan. Ini gambaran yang Allah Ta'ala berikan bahawa, gambaran yang diberikan bahawa inilah hebatnya penciptaan seorang insan itu. Daripada insan, kita menjadi khalifah. Bila kita menjadi khalifah, sudah pasti ada tanggungjawab kita. So, kalau kita melihat dalam konteks tanggungjawab, apa tanggungjawab kita sebagai seorang makhluk kepada Khaliq? Sebab itu kebertanggungjawaban manusia ini ada 3. Pertama, tanggungjawab kita menunaikan hak Al-Khaliq, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Tanggungjawab kita yang kedua, menunaikan hak sesama makhluk, hukukul insaniyah, hukuk bainan nas. Dan yang ketiga, tanggungjawab kita menunaikan hak alam ini. Maksudnya kita dilantik sebagai khalifah membawa 3 tanggungjawab yang besar. Bila kita melihat tanggungjawab yang besar ini, mana yang kita nak cuba bicarakan pada pagi ini? Yang kita nak bicarakan pada pagi ini sudah pasti berkaitan dengan tanggungjawab kita sesama manusia, yang lebih spesifiknya yang berbentuk kepada dakwah. Bila kita pergi kepada tanggungjawab kita sesama manusia, kita dengan Allah, kita kata kita ada peribadatan ta'abbudiyah yang perlu kita laksanakan. Sebagai seorang hamba, kita mengesahkan Allah dengan melaksanakan segala perintahnya. Tetapi bagaimana pula tanggungjawab kita sesama manusia? Bila kita pergi kepada tanggungjawab kita sebagai makhluk ini, maksud tanggungjawab kita sesama manusia, kita boleh kategorikan kepada 2. Iaitu yang pertamanya, tanggungjawab kita memikul tugasan para nabi dan para rasul. Apa tugas para nabi dan para rasul ini? 1. Yang kedua, tanggungjawab kita juga sebagai makhluk ini, sesama makhluk memakmurkan bumi ini. Maksudnya membina negara. Jadi, kita pergi yang pertama. Pertama, sebagai khalifah, kita kena memikul tugasan para nabi dan para rasul. Apa dia tugas para nabi, para rasul? Kita baca sejarah, sudah pasti yang dikatakan tugas para nabi pada rasul ni, apa dia? Dakwah. Dakwah ini tugas yang besar yang dipikul oleh para nabi dan para rasul. Dan yang kedua, berkaitan pula dengan
tugas kita memakmurkan bumi ini. Maksudnya kita kena pastikan bumi ini, kalau kita orang Malaysia, kita nak kena pastikan Malaysia ini makmur, aman, sentosa. Itu kerja kita sesama tanggungjawab kita sesama manusia. Orang kata, Ustaz, dakwah ni kerja ulama, bukan kerja kita. Kami ni kerja dekat elit ni bukan kerja tu. Sama pula ada Nabi sekali dia kata apa? Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Jadi betul, secara khususi itu ulama itu mewarisi tugas Nabi dakwah. Tapi kita juga dalam bentuk organisasi, dalam bentuk apa pun, sebab dakwah ni bentuk yang besar. Bila besar, kita kena pikul tanggungjawab itu. Kena ingat, di hadis Nabi yang kedua, Nabi bersabda, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikan daripada aku pada siapa saja dekat bawah sana, siapa saja kaki tangan kita, siapa saja orang awam, walaupun sepotong ayat, walaupun satu ayat, walaupun dengan satu perkataan. Yang pentingnya dakwah itu dapat kita laksanakan. Oleh kerana itu, kita pada hari ini, pada pagi ini kita nak sentuh konsep dakwah. Kita tak mau sentuh tanggungjawab yang kedua tadi yang berkaitan dengan membina negara, ataupun orang sebut berkaitan dengan siasat, berkaitan dengan yang disebut sebagai jenis-jenis pembahagian siasat, berkaitan dengan sultah dan sebagainya. Itu kita bagi orang yang lebih layak untuk berbicara. Orang tanya, dulu, sekarang pun ada juga sikit-sikit. Tapi saya nak cerita apa? Nak cerita bahawa bila kita bercakap dalam konteks dakwah ini, tanggungjawab kita adalah tanggungjawab yang kita ambil, yang kita wariskan daripada para nabi, para rasul untuk kita sebarkan, kita berikan kepada umat yang seterusnya. Okey, seterusnya. Bila kita bercakap dalam konteks dakwah ini, tanggungjawab yang besar ini, maka kita di sana terfikir, apakah kemampuan kita untuk menyampaikan dakwah? Apakah kita punya potensi-potensi yang ada untuk kita menjadi orang yang terbaik yang mampu menyebarkan dakwah kepada seluruh makhluk yang ada di atas muka bumi ini? Kalau kita melihat dalam konteks dakwah ini, bila bicara secara dakwah ini datang dengan penuh hikmah, akan adalah perubahan kepada individu, perubahan kepada organisasi, dan seterusnya perubahan kepada negara dan umat secara keseluruhannya. Dalam dakwah ini, definisinya, apa yang berkaitannya, insya-Allah kita panggil akan diperjelaskan oleh rakan panel saya yang berkaitan dengan dakwah secara terperinci. Tapi yang saya nak sentuh di sini adalah bila berkaitan dengan bila sudah ada tanggungjawab, adakah kita punya potensi seorang manusia, insan. Sebab itu insan ini kita diciptakan, saya sebutkan di awal tadi, insan diciptakan dengan fizikal yang cukup hebat, tapi di masa yang sama sebenarnya insan ini ada, saya dulu analisa, ada kajian-kajian daripada rakan-rakan menyatakan bahawa insan ini ada 23 potensi yang perlu kita terokai. Okay. Yang pertama, bila bercakap seorang insan ini, kita sudah pasti ada jasad kita. Jasad. Setelah sempurna jasad kita, dalam kandungan ibu kita, kita akan dimasukkan roh. Jasad ini adalah satu yang berbentuk kepada tindakan yang akan kita laksanakan. Itu potensi. Dia ada berpotensi nak buat baik, ada berpotensi nak buat buruk. Satu. Sudah pasti satu roh, satu jasad. Doktor pernah dengar satu jasad, dua roh? Tak pernah dengar? Tak ada. Pelik. Kalau kita dengar cerita satu jasad, dua roh ni. Lain. Maksudnya satu jasad, kita ada satu roh. Satu. Yang kedua, daripada itu kita ada elemen yang disebut sebagai hati kita. Orang sebut, bila sebut hati ini, elemen spiritual. Kita kena ingat, elemen spiritual ini pertama dalamnya ada 3 elemen. Pertama ada sistem kepercayaan. Sistem kepercayaan kepada diri itu. Sistem kepercayaan kepada ta'abudiyah itu. Maksudnya sistem itu adalah datang daripada hati kita. Bagaimana kita mendidik hati, kita akan menjadi kuat. Sebab itu kalau bercakap dalam konteks ini kan, disebutkan dalam hadis Nabi bahawa berkaitan dengan hati ini, aqdu bil qalbi wa iqraru bil lisani wa amalu bil arkan. Maksudnya aqdu. Ada sebut menyatakan bahawa kita beriktikad, berkeyakinan dengan hati kita dan dilafazkan dengan lisan kita dan kita perilakukan dengan perbuatan.
bermula daripada hati. Konsepnya bermula daripada hati. Daripada hati ini kita tengok hati manusia ini kalau kita panggil tak dididik dengan baik. Sebab sifat hati ni, ulama mendefinisikan hati ni dia panggil masummiyal qalbu illa min taqallubih. Tidak dinamakan hati kecuali sifat dia ni suka berubah-ubah. Hari ni kata lain, esok kata lain, lusa kata lain, pagi tadi pasal lain, hari kat forum pasal lain. Itu sifat hati tak nak marah. Ada dalam diri kita. Daripada itu, kita ada tabiat diri. Tabiat. Apa dia tabiat tak baik? Daripada diri kita. Contoh, tim moderator kita, orang yang suka apa? Kalau pokok marah tengok orang yang suka, staff kita lah, yang suka gigi jari. Itu nama dia apa? Itu tabiat yang tak baik. Ada ke orang yang itu je, gelintir, asim dia kata. Itu juga tabiat. Tabiat diri ni dia boleh bawa pada baik pada buruk. Daripada tabiat ini kalau tak disekat, yang buruk itu dia bawa kepada imagekan diri. Dia membina watak. Ini yang disebut sebagai potensi yang pertama yang ada dalam diri manusia spiritual. 3. Dan seterusnya bila kita melihat dalam konteks ada 6 fakulti minda. Kita kena tengok intelektual. Ini potensi sebenarnya. Intelektual kita ada 2. Intelektual ini kita panggil fakulti minda kita ni dia ada minda sedar, minda separa sedar. Separa sedang sentuh. Kita nak sentuh minda sedar. Bila minda sedar manusia ini dia ada pemikiran yang kritikal. Ada orang bila kita bicara dengan dia Allah, dia terlalu berpotensi berfikiran kritikal. Susah kritikal ni. Ada orang yang jenis daya imajinasi terlalu tinggi. Tak boleh nak marah. Ada orang yang kata, dia kata saya ni tengok orang saya ciam rupa dia. Tapi nama saya tak ingat. Maksudnya apa? Dia seorang yang imajinasinya tinggi. Itu potensi intelektual. Ada juga orang yang daya ingatan dia cukup hebat. Daya ingatan. Itu juga disebut sebagai dia punya minda sedar yang ada dalam diri. Dan seterusnya ada orang yang punya kehendak. Nak sesuatu dia rasa, dia ada orang yang tak apalah, ala kadar sudahlah. Dia daya kehendak dia rendah. Kalau jenis daya kehendak tinggi ni, dia lain. Seterusnya ada orang yang daya persepsi. Dia ni suka sangat membuat persepsi. Sebab bila bercakap dalam konteks persepsi, hari ini kita juga berhadapan dengan ramai orang yang daya persepsi terlalu tinggi. Sikit-sikit dia tengok dia hukum, sikit dia tengok dia hukum. Sebab itulah satu hadis kata Nabi SAW, ana inda zanna 'abdi bi in kana khairan fa khairan wa in kana syarran fa syarran atau kama qala. Aku ini pada persepsi hamba. Kalau persepsi baik, insya-Allah jadi baik. Persepsi jahat, insya-Allah jadi jahat. Jadi kita diajar dalam Islam bahawa kita punya potensi daya persepsi yang hebat. Cuma kalau kita sebagai seorang ketua jabatan, ketua kluster kan, persepsi kita ni mula dengan persepsi positif dulu. Bukan positif kau bilang. Persepsi yang positif. Tengok orang tu dia buat, mungkin dia ada halangan, mungkin dia ada masalah. Itu masalah. Persepsi baik, kalau dah tak boleh terima baik, barulah bagi persepsi yang buruk. Jangan mula dengan persepsi yang buruk dahulu. Dan yang terakhir, kita ada daya gerak hati. Ini gerak hati. Gerak hati ini adalah satu benda yang boleh disuburkan. Biasanya gerak hati ini hubungan antara emak dan anak cukup kuat. Sebenarnya itu potensi yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia. Akhir, udah kita tengok, udah kita diri kita habis ni. Akhir ini dalam diri manusia ini ada yang ke-5, iaitu peringkat nafsu. Saya dah cerita tadi kita ada jasad, satu roh. Kita ada spiritual, kita ada 6 fakulti intelektual dan kita ada 7 peringkat nafsu. Dan kita duk tengok kalau baca ada 3 je. Amarah, lawamah, mutmainnah. Ada, hari ni saya tambah sampai 7. Tapi nak cerita 3 ya. Jadi, pertama manusia ni bila bercakap dalam konteks nafsu ni, dia ada nafsu amarah. Cerita ni, kita bila data tahun Hijriah kan, data Hijriah, kita akan buat apa? Baca doa, akhir tahun, awal tahun.
Dalam doa awal tahun itu ada satu ayat yang kita guna. Al-auna ala hazihi nafsal ammarata bisu. Ya Allah, ubah aku ini, tolong aku ini untuk buang nafsu ammarah yang bawa kepada kejahatan. Kalau kita hidup 40 tahun duk buat benda tu. Duk minta keluarkan nafsu ammarah. Sebab ammarah nafsu yang paling jahat. Orang tanya, Ustaz, macam mana nak beza ammarah mutmainnah, ammarah lawwamah mutmainnah? Nak beza. Peringkat pertama ammarah. Peringkat kedua lawwamah. Lepas tu peringkat yang kita panggil manusia biasa mutmainnah. Ulama menyatakan bahawa mutmainnah ini serendah-rendah nafsu bagi para nabi, para anbiya dan rasul-rasul. Tetapi bagi manusia itu yang paling tinggi. Nampak beza antara kita dengan para rasul. Jadi kalau kita nak bezakan, nak bagi analogi yang mudah lah. Amarah ni, Dr. Su, barang yang paling suka apa dia? Yang paling suka? Ha. Banyak aku, Ustaz. Orang perempuan ni kalau dia suka apa dia? Korek. Korek. Kenapa dia tak keluar lagi? Tiba-tiba anak ni dia main, Tadi ada bila saya tu, apa tindakan? bila saya pergi tengok baca mesej Kalau mak itu melakukan pendekatan, dia pukul, dia anak tu, dia pukul, dia campak, dia maki. Buat pelan-pelan. Itu dia panggil peringkat amarah. Yang kedua, kalau kita nak cakap peringkat lawwamah. Korek pecah, tum. Dia pergi dekat anak, dia hanya marah tanpa ada tindakan pukul dan sebagainya. Itu dipanggil lawwamah. Kalau mutmainnah, korek pecah. Tak boleh dia, Along, sapu-sapu, saya kira beli baru. Boleh macam tu? Tak berlaku. Tak berlaku. Maksudnya nak sampai mutmainnah tu susah. Oleh kerana itu kita minta setiap tahun. Minta dikeluarkan amarah itu. Kenapa amarah ni paling kurang turunlah sikit kepada lawwamah. Kalau lah sekali mutmainnah. Sebab itu para nabi, para anbiya dia ada amarah, lawwamah, mulhamah, mutmainnah, radiyah, mardiyah, kamilah. Ada 7 peringkat nafsu. Jadi yang saya cerita ini adalah 23 potensi yang ada dalam diri kita yang boleh kita manfaatkan untuk kita masuk ke dalam medan dakwah. Kali ini kita tidak manfaatkan, maka rugilah apa yang Allah Ta'ala telah berikan kepada kita. Wallahu a'lam.